cakap pasal duit. Ni benda-benda sensitif kan. Sebab ramai orang nak tapi ada orang ramai tak ada duit, ramai tak cukup duit, ada orang banyak pun tak cukup-cukup. Tapi apa jua pun masalah itu anda settle lah masalah itu. Tapi apa yang boleh dikongsikan di sini, semua orang ada peluang. Okay, semua orang ada peluang. Terutama orang-orang yang dah sign up. Dah lama sign up dalam bisnes MBA tapi tak buat apa-apa. Mungkin sebab mereka tak faham. Okey, mungkin masa dia sign up dulu upline tak cerita habis. Okey. So dia tak tahu, dia ingat beli join MBA ni hanya untuk beli periuk nak usaha je. Lepas tu dia masak tu je satu. Ataupun dia beli bread maker satu tu je dia buat. Tak buat benda-benda lain. Sebenarnya MBA ni satu supermarket. Okey. Macam Tesco, macam Giant besar, seluruh dunia ada. Okey. Dan anda semua sebagai ABO sangat bertuah. Sebab MBA yang special dia tak jual kawan lain, hanya kepada ABO sahaja. So oleh itu malam ini saya akan berkongsi dengan anda semua satu topik. Yang ni topik ni sebenarnya dah ulang-ulang kali cakap tapi sebab ramai kurang faham kan, so kita ulang lagi sekali. Okey. Topik bertajuk prosumer. Okay, nanti saya share skrin dulu . Okey, sebagaimana maklum, saya ni MJ, okey, di bisnes saya baik ni oleh Nojo Nafada, di pimpin Universiti Sayur Edisi Kanak Ahmad Saleh. Topik yang akan saya kongsikan petang ini adalah bertajuk prosumer. So, apa itu prosumer? Selalu kita dengar consumer kan. So apakah prosumer? Prosumer sebenarnya dia adalah kombinasi antara producer dan consumer, pengeluar dan pengguna. So prosumer ialah dia guna sendiri barang yang dia keluarkan. Kata simple macam tu. Dengan cara menjadi seorang prosumer, okey, maka prosumer dapat buat duit. Keluar duit, beli barang, bukan setakat dapat barang tapi dapat duit. Dan juga, okey, prosumer adalah dia menjana pendapatan, menjana kekayaan dengan cara smart. Bukan beli barang murah tapi beli barang yang orang kata yang lebih bijak, menjadi seorang pengguna yang bijak. Dan seterusnya, apa itukah prosumer? Prosumer bukan setakat guna barang sahaja. Contohnya kalau pergi 7-Eleven, beli Coke, beli apa-apa, bila kita berkongsi dengan orang lain, orang dapat barang, orang pergi beli, dia dapat barang, kita tak dapat apa-apa. Tapi prosumer adalah pengguna yang bijak. Bila dia berkongsi, dia juga dapat benefit. Bukan setakat orang yang menerima perkongsian pada dia, tapi dia dua-dua untung, win-win. Alright. So, dan apakah lagi satu, kalau nak definekan apa itu prosumer. Prosumer ini adalah dia membina aset. Bina aset maksudnya masuk duit. Senang je. Kalau masuk duit orang poket kita, itu aset. Okey. Dia membina aset daripada loyal customer, daripada pengguna-pengguna yang tegar. Pengguna-pengguna, contohnya kalau orang tu suka apa? Kalau suka rasa produk Amway tu, dia tak pergi beli kat kedai lain, dia nak buat Amway juga. Contohnya suka roll on, dia mesti pakai roll on, dia roll on Amway mesti dia pakai yang tu. Sekarang kedai dah habis, dia tak beli yang lain. Dia mesti suka yang tu. Alright, itulah masuk prosumer secara ringkas. Dan kenapa prosumer ni? Okey, sebenarnya banyak sebab, tapi apa sebab yang nak sentuh ya? Sebab apa? Sebab selama ini kita berbelanja dari mak bapak kita apa semua. Saya ingat perkongsian Dr. Diamond, Dr. Azmi. Dia ada soalan cepu mas yang bertanya. Okey. Dia tanya, siapa, anda gosok gigi guna apa? Most of the people cakap pakai guna Colgate, brand C. Siapa suruh pakai brand C? Agak-agak kalau kita pakai brand C, anak cucu cicit kita nanti akan pakai brand apa? Mesti brand C juga kan? So siapa yang untung? So jawapannya mudah. Apa yang untung ialah pengeluar brand C itu. So apa kata kita, sebab kita nak untung pada ini, sebab kita nak jadi seorang consumer, kita tengok daripada data ni,
worldwide sales. Ini daripada tahun 2010 dulu. Macam US kat famous dia tu, supermarket yang famous lah Walmart. Walmart ada family Walmart, yang inilah family yang dulu family paling kaya di dunia. Apa dia buat? Dia hanya buka supermarket. Okey, dia tak buat barang, orang letak barang kedai dia, orang pergi beli barang kedai dia. Itu aja. Dia worth sale dia tahun 2010 dah 378 bilion US dollar. Dan dia ni yang dulu ada kat Malaysia, Carrefour kan, sekarang dah tutup. Okey, 113 bilion. Dan Tesco juga 94 bilion. Apa yang dia jual? Dia jual lah barang-barang kegunaan harian. Okey, barang-barang yang memang kita guna seharian. Okay, barang-barang yang memang kita beli, sama ada kita ada duit ke tak ada duit, tetap pergi beli. Tak ada duit, hutang dulu kat kedai sebelah rumah. Okey, tapi sebab kita pergi beli kat kedai mereka, maka yang kaya ialah mereka dan bukan kita. Kita hanya dapat produk saja. So that's why kita kena menjadi seorang pengguna yang bijak. Jadi seorang prosumer. Kita bila kita keluar duit, kita beli barang dan kita dapat duit. Nak dapat detail lagi, anda boleh baca buku ni. Household Goal ni. Okey. Sebab buku ni dalam RM15 ya, dia ada versi yang bahasa Melayu juga kalau tak faham bahasa Inggeris. Memang buku ni memang famous. Boleh cari ke kedai buku MPH siapa banyak jual. Tapi kat MB ada Josh yang jual. Okey. Lagi satu, apa beza pengeluar dengan pengguna? Okey. Selama ni kita menjadi pengguna. Kita asyik keluar duit dia. Kita ada kerja tapi gaji pun ada limit. Selalunya dapat gaji pergi bayar duit. Keluar masuk gaji bank kita, keluar transfer pergi bank lain sebab apa nak bayar hutang. Alright? Dan kita semakin orang-orang biasa kebanyakannya semakin lama dia punya liabilities. Liabilities ni ialah duit keluar daripada poket kita. Macam dia berlawanan dengan aset tadi. Dan selalunya pengguna adalah simpanan yang mempunyai simpanan sementara. Sebab apa? Masuk duit awal bulan, hujung bulan habis. Standard. Tapi producer different ialah dia keluar produk, dia buat duit. Dia mengawal ekonomi. Contohnya kat Malaysia ni ramai producer terdiri pada golongan kaum Jaya Nur Alif lah. Sebab mereka dia asuh dari kecil lagi menjadi seorang buat bisnes. Dan bila dia buat bisnes, macam dalam Islam sendiri pun 90% rezeki ada daripada perniagaan. That's why Nabi menggalak umatnya buat bisnes. Okey, sebab untuk membina ekonomi kita. Bila kita buat bisnes, kita juga membina aset. Maksudnya kita akan dapat extra income. Dan income ini adalah berterusan. Dia tak sama dengan consumer, dengan pengguna. So, kita nak yang mana? Jadi producer ke consumer? So, bagaimana prosumer ni membina pendapatan, membina kekayaan? Ini adalah kedai-kedai yang kita selalu pergi. Apa salah yang kita stop? Kalau kita nak beli barang apa-apa, list barang tu dulu. Kalau tak ada kat kedai MW, baru pergi beli kat kedai tadi. Sebab apa? Barang-barang yang kita beli ni sebelah kiri tadi ni, kan? Ubat gigi, berus gigi, shampoo, conditioner, semua ada di kedai kita sendiri. Kedai MW. Kenapa kita harus beli di kedai orang lain sedangkan kedai-kedai kita pun ada sendiri? Dan kita beli dengan harga distributor. Harga kita. Okey, kita bukan beli dengan harga market price. Okey, kita beli harga murah. So sayang kalau kita sekarang kita dah lama join MW tapi masih lagi pakai brand X. Setiap hari kita bagi duit, setiap bulan kita bagi duit ke orang. Sedangkan duit tu sepatutnya masuk poket kita. Masuk poket keluarga kita. Kena faham. So next time, starting from now on, kalau nak beli barang, buat list down. Tengok dulu dalam website MW tu. Barang tu ada jual tak? Kalau ada, beli kat kedai sendiri. Sekarang ni, order mudah. Sebab apa? Dia hantar RM200 pun dah hantar free kat rumah. Ini yang senarai kedai yang ada seluruh Malaysia. Kebanyakan bandar-bandar besar memang ada. Macam di Lembah Kelang ni, HQ kita di PJ dan kita ada satu kedai di Mangsa Maju di KL dan kita juga ada satu kedai di Kelang. Okey. So kedai ni boleh kita tak payah keluar satu sen pun. MW sediakan. Okey. MW sediakan kedai ni untuk kita bawa customer, untuk kita bawa kita punya pelanggan ke sana.
untuk membeli belah. Okey, tak payahlah bawa kawan-kawan pergi apa? Pergi Giant ke pergi mana-mana tu, bawa ke kedai kita. Lain kali nak shopping ajak kawan. Okey. Barulah bisnes dia berkembang. So, bagaimana reputasi barangan? Okay, reputasi barangan kita. Mungkin orang cakap setengah orang dia macam allergy dia. Apa kelas pakai barangan MLM konon. Dia tak tahu reputasi ini mengikut kajian dilakukan pada 2009, okey. Reputasi barangan Amway. 9/10 orang kat Malaysia ni sebenarnya dah tahu pasal Amway. 9/10, kata 10 orang 9 orang dah tahu pasal Amway. So tak ada masalah. Kita cerita memang orang tahu barang Amway bagus. Okay. Tapi selalu kalau saya jumpa kebanyakan orang dia tak tahu. Dia tak tahu siapa ABO Amway tu, dia nak beli kat mana, sebab apa? Bila dia pergi ke kedai, Amway tak nak jual kat dia. Ini adalah perbandingan dengan brand-brand lain kat luar. Kat luar banyaklah brand-brand yang orang tak tahu pun. Tapi kita ABO Amway dah lama, dah guna barang Amway, sepatutnya kita lebih berani berkongsi pengalaman kita menggunakan produk ni. Okay, sebab produk dia memang money back guarantee. Tak suka, ambil balik duit, tak ada masalah. Kita bukan nak duit dia pun. Kita nak agar mereka dapat berpeluang menggunakan produk yang baik macam kita guna. Okey. Yang ini adalah berkenaan pasal vitamin. Kalau vitamin memang Amway top in the world. Okey, pasal organik punya vitamin, suplemen. Pada kajian yang ni menunjukkan dalam market kat Malaysia, top 10, Nutrilite mengungguli nombor 1 seatas dengan share dia 16%. Kalau ada 100 orang kat Malaysia beli suplemen, 16 orang akan beli Nutrilite. So kita risau apa? Kat luar memang banyak kedai. Okey, macam-macam brand ada. Kita tak payah risau sebab kita tahu produk kita terbaik kalau kita beli brand-brand lain kat luar ni. Kalau kita beli, lepas tu tak boleh nak pulang balik lah. Tapi produk kita kalau tak sesuai, boleh pulangkan balik. Yang ni satu lagi saya nak berkongsi. Kenapa kepentingan? Kenapa? Apa yang menjadi seorang consumer, apa yang kita akan dapat sebenarnya? Sebab kalau setakat orang kata barang RM10 dia beli dengan harga ABU harga RM7, kat mana-mana pun boleh lah macam tu kan. Orang kata banyak brand X buat macam tu juga. Tapi sebenarnya impact, kesan daripada menjadi seorang consumer dan berkongsi dengan rakan-rakan, kawan-kawan, saudara mara tentang kebaikan produk dan juga peluang bisnes ini sebenarnya yang memberi kita menjana pendapatan yang banyak. Saya bagi contoh. Okay. Katakan kita ada katakan kita seorang prosumer. Kita guna barang 100 poin. Apa yang kita dapat adalah barang dengan harga diskaun. Tapi dengan menggunakan barang je, contohnya kita seorang tiap-tiap bulan beli 100 PV barang dengan Amway, saya confirm anda takkan kaya sampai bila-bila. Anda hanya dapat guna barang je dengan harga yang berpatutan. Itu saja. Sebab apa? Perkongsian pula. Kekayaan harus dikongsi bersama. Sebab apa? Kesan dia, katakan kita berkongsi produk brand Amway dengan 150 orang customer. 150 orang pelanggan. Sebenarnya 150 orang pelanggan tak adalah ramai. Tak percaya anda boleh pergi ke Giant ke, pergi ke Sunway Pyramid tu ke. Cuba duduk kat depan kat situ. Tak payah masuk lagi, duduk kat luar je. Tengok parking kereta. Daripada 500-600 tu berapa yang tinggal kosong? Maksudnya orang duduk keluar masuk. Satu kereta bukan masuk seorang. 4-5 orang mungkin datang dengan MPV dah ramai. Beribu orang dalam tu. Orang pergi duduk spend kat situ. Anda pergi masuk kat dalam tu. Penuh orang dalam tu. Kena supermarket semua tu. Tengok masa contoh masa MCO atau harian. Kita nak masuk kat Jaya pun kena beratur. Setengah jam beratur. Nak masuk. Ramai orang. Tapi bayangkan daripada ramai-ramai tu. Hanya 150 orang sahaja pelanggan-pelanggan yang pergi ke tempat pasar raya itu adalah pelanggan yang masuk pasar raya anda. Itu pasar raya Amway. Maka apa yang akan anda dapat?
Selalu produk MW retail profitnya 20 to 30%. Saya ambil yang mudah 25%. Okay, 1/4. So, kalau daripada 150 kita tolak you sebagai prosumer pertama. So, yang baki ni ada 149 orang. So, 25% darab 149 orang, darab 100 poin. Okay. Poin ini setiap barang MB ada PV, dia panggil PV, okay, point value tu. Dan darab dengan sekarang ni conversion rate dia 3.8. Dan produk MB juga ada bonus. Okay. Katakan anda sekarang ni silver producer ke atas, maka anda akan mendapat 21% bonus pendapatan tambahan lagi. 21% darab dengan 150 kas prosumer tadi, darab dengan 100 poin dan 38. So, pendapatan anda yang boleh dapat bila anda berkongsi dengan seramai 149 orang, capai 150 orang, 150 orang prosumer dalam network anda, jika setiap seorang berbelanja sebanyak 100 PV, iaitu lebih kurang RM400, maka anda akan mendapat pendapatan sebanyak RM26,125. Itu adalah kalau 100 PV. Kalau orang beli oven 199 PV dah double. Betul tak? Tetapi kalau nak cantik, tadi macam Farah dah berkongsi banyak apa LA vibes punya tu kan. Kalau orang beli barang itu semua beli periuk dah. Periuk dah 139 PV. Saya hanya bercakap 100 poin sahaja. Anda akan dapat 26,125. Tapi katakan sebab anda baik hati, anda tak nak ambil untung, tak nak jual, semua anda sign up. Tak kisah saya nak jadi APC ke, saya nak jadi ABO. Okey. Maka retail profit anda tak akan dapat lah sebab mereka pun dapat beli dengan harga diskaun macam anda juga. Tapi remaining bonus yang anda akan dapat masih lagi menilai RM11,970 dengan mempunyai sebanyak 150 orang prosumers dalam network anda. Best ke best? Tak ramai orang gaji kat 12,000 sebulan kat luar ni. Sebab yang ni tak tolak apa-apa dah ni. Tak ada tax, tak ada apa dah ni. Hanya tax kira kemudian ni. Ni nak MW akan bayar cash kat anda. Anda akan setiap pertengahan bulan. Okey, sebelum 15 hari bulan. Tiap-tiap bulan. Bayangkan kalau anda sekarang ni dah bekerja, ada income kat luar, ataupun bisnes kat luar, anda buat MW, anda dapat tambahan 12,000. Okey tak okey? Mesti okey kan? Okey lah sangat. Itu baru anda dan kumpulan anda. Katakan dalam ramai-ramai 150 orang tu, ada 6 orang nak juga pendapatan macam anda. Okey, 12,000 ke 25,000 tu sebulan. Katakan mereka pun nak juga macam anda. Okey, mesti ramai nak duit kan? So, apa boleh buat? Anda hanya perlu berkongsi dengan mereka, train mereka, ajar mereka buat sama macam anda buat. Buat macam mana? Jadi seorang prosumer, guna produk 100 poin dan cari customer, cari prosumer ataupun prosumer, dia bina network dalam 150 orang tu, apa akan jadi? Katakan 6 orang tadi, mereka pun buat sama macam anda dan mereka capai kurangnya 6 kali dalam masa setahun, maka setahun ni lah fiscal year MW. Okey, daripada bulan 9 ke hujung bulan 8 tahun depan lah. Maka anda terpaksa menjadi seorang diamond. Okey, sebab apa? Sebab mereka pun nak duit macam anda. Mereka pun nak guna barang-barang yang elok, high quality. Mereka pun nak dapat duit macam anda. Mereka dapat 12,000 ke 25,000. Anda terpaksa menjadi seorang diamond. Bukan kata benda ni tak boleh buat. Ramai orang buat. Ramai orang dah capai. In fact kat Malaysia, orang paling muda capai diamond, bukan kat Malaysia, paling di dunia, triple diamond, Ricky Earn. Dia capai pada umur 23 tahun. Dan orang yang paling cepat capai diamond ialah diamond dia buat 27 bulan. Tak sampai 2 tahun setengah. Pun orang Malaysia juga.
mereka boleh mencapai begitu cepat. Dan dalam grup Trust Network sendiri pun, Salahuddin pun buat dalam masa, Salah Fazana buat dalam masa 40 bulan pun boleh capai juga. Rohani Said pun capai lebih kurang masa tu ya. Dalam 4 tahun lebih. So, kalau mereka boleh, anda pun tentu boleh. Jangan nak tahu berapa pendapatan Diamond kalau Diamond yang dibina berdasarkan cara macam cakap tadi kan. So mereka akan capai tak kurang tu tengok ni. Tak kurang daripada 20,000 ke 45,000. Itu pendapatan mereka. Tak percaya boleh tanya. Kita ada EDC sendiri kat sini. Kalau tak, kalau pendapatan 2-3 ribu, dia orang tak boleh pakai Porsche. Boleh kaya pun tak boleh. Itulah pendapatan mereka. Tak sebenarnya. Dah ada bukti depan mata. Nak bagi tengok pun aku tak bagi masuk. Appointment pun dah orang tak nak terima. Bukan senang. Orang mereka tertentu je. Tapi dengan MV bagi kita peluang sama rata, semua orang boleh buat. Tapi kena buat dah. Pertama bermula dengan diri sendiri dulu. Sebab apa kalau anda tak buat, susah nak cerita kat orang kan. Obat gigi pun tak beli lagi. Dah bertahun masuk MV. Okey. Tak apa, yang spray ada lagi. Tak apa, tu PV lebih sikit. RM45 dia jual tu. Kalau yang rock on gas tu RM37 kan. Okey. So, katakan anda jadi Diamond macam tu tapi anda semua sign up kan. So anda tak dapat retail profit. Musuh-musuh pun RM20,000 pun pension je dah dapat. Siapa akan dapat pension RM20,000 ni? Kalau kerja kerajaan nak dapat pension RM20,000, maksudnya gaji RM40,000. Gaji RM40,000 tu gaji dekat-dekat Perdana Menteri dah tu. Gaji Najib pun RM50,000 kan. Najib pula sekarang apa bilang kita. Abah kau. RM50,000 gaji dia kan. Kalau dia pension sekarang dia dapat lah RM25,000. Orang dah kutuk tak syok je ni. Tak ada orang benci punya lah. Semua orang sayang. Semua orang cari. So, buatlah yang bercara betul. Jadilah seorang consumer. So, apa yang penting, kita dah tahu. So, kena ubah pemikiran. Sebab dengan cara mengubah pemikiran saja dapat mengubah kehidupan kita. Sebab kalau kepala ni duk fikir benda lain, tak percaya lagi lah, dah tunjuk bukti macam-macam, cuma tak percaya. Tak jadi. Okay. Macam Robert Kiyosaki cakap, knowing you need to make a change. Okay. Isn't enough. You have to find the guts to do it. Tahu aja tak guna. Kena buat. Ramai orang kat luar tahu. Sebab tu cakap tadi, research dah kata 9/10 orang kat Malaysia tahu MBA. Tapi kenapa mereka tak buat? Sebab apa? Mereka tak ada guts ni. Tak ada perasaan, tak ada hati perut nak buat. Orang kata hanya angkat ayam je. Masa tak ada duit nak pergi jual. Ada duit tak buat. Dah dapat air sinah tak buat lah. Dapat air sari tak buat lah. Lepasnya habis duit tu, mau sibuk nak sign up MBA pula. Okay? So, coba kita ada matlamat. Okay? So, matlamat kita pada tahun ini adalah mencapai pergi ke Iceland Cruise. Tapi kan nak buat sekarang dah tak sempat lah kan. Saya mereka yang bermula buat daripada awal-awal tahun fiscal year tu dapat lah. Tapi ini adalah matlamatnya. Kita tengok dulu video ni.
Itu dia perkongsian saya prosumer pada petang ini. Semoga apa yang saya kongsikan daripada pengalaman saya, apa yang saya tahu dapat membantu kita semua menjayakan diri dalam bisnes yang hebat ini.